Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Umairah binti Hamzah. Hari ini saya akan membentangkan tugasan 3 bagi subjek EDUP 3143 Sosiologi dalam Pendidikan. Tajuk pembentangan saya pada hari ini ialah kesan perubahan pendidikan semasa dengan mobiliti sosial pelajar. Baiklah, sebelum itu, apakah yang dimaksudkan dengan mobiliti sosial? Mobiliti sosial ini merupakan pergerakan individu atau kumpulan antara kedudukan yang berbeza dalam hierarki stratifikasi sosial masyarakat. Mobiliti sosial ini merupakan satu proses perubahan dan pergerakan seseorang atau sesuatu kelompok daripada satu kedudukan kepada kedudukan yang lain dalam sesebuah masyarakat. Perubahan ni boleh berlaku antara generasi dan juga secara intergenerasi. Sebagai contoh, mobiliti sosial antara generasi yang dapat dilihat, contohnya seseorang itu semasa kanak-kanak dia dibesarkan dalam keadaan keluarga penoreh atau petani. Kemudian, mereka dapat mengubah taraf hidup mereka kepada yang lebih baik. Contohnya daripada keluarga yang asalnya daripada petani, kemudian kehidupannya berubah disebabkan faktor pendidikan dan bekerja sebagai golongan profesional. Perubahan ni dapat dilihat melalui generasi pertama Felda dan generasi kedua yang kebanyakannya telah mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi dan anak-anak mereka berjaya untuk membentuk generasi kedua yang lebih mewah dan lebih berpendidikan. Seterusnya, kita akan lihat perubahan dalam pendidikan semasa. Baiklah, yang pertama, perubahan yang dapat kita lihat ialah transformasi pendidikan. Transformasi pendidikan ni merujuk kepada proses pembaharuan atau perubahan yang menyeluruh dalam sistem pendidikan untuk meningkatkan keberkesanan, kualiti dan kesesuaiannya dalam menghadapi cabaran semasa dan masa depan. Transformasi pendidikan ni melibatkan pengubahsuaian aspek-aspek penting dalam sistem pendidikan termasuk kurikulum, kaedah pengajaran, pengurusan sekolah dan sebagainya. Sebagai contoh, transformasi pendidikan ini menggalakkan pendekatan inklusif dan saksama di mana setiap murid tanpa mengira latar belakang atau kebolehan mereka mendapat peluang untuk belajar dan berkembang. Ini bermaksud pelajar yang kurang pandai ataupun pandai dapat bekerjasama dalam melaksanakan proses PDP mereka agar dapat berkongsi idea dan pendapat dan menjadikan satu proses PDP yang berkesan. Hal ini bersesuaian dengan anjakan baharu yang telah dikemukakan dalam menambah baik sistem pendidikan sedia ada melibatkan semua pihak dalam memartabatkan pendidikan selari dengan falsafah pendidikan kebangsaan, di mana murid mendapat manfaat yang signifikan atau sama dalam perkembangan pendidikan mereka tanpa mengira latar belakang mereka. Yang kedua ialah aspirasi murid. Aspirasi murid merupakan kesinambungan daripada kewujudan aspirasi sistem pendidikan. Aspirasi murid ini bertujuan untuk memastikan kualiti yang perlu ada pada setiap murid. Ia juga bertujuan sebagai pembangunan diri murid yang holistik dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Dalam konteks PPPM, khususnya dalam sistem pendidikan di negara kita, Kementerian Pendidikan Malaysia telah menggariskan 6 aspirasi bagi murid untuk capai, iaitu yang pertama, pengetahuan, seterusnya kemahiran berfikir, ketiga, kemahiran memimpin, keempat, kemahiran dua bahasa, kelima, etika dan kerohanian dan akhir sekali, identiti nasional. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia mendukung hasrat falsafah pendidikan kebangsaan untuk pendidikan seimbang sebagai asas aspirasi setiap murid. Pelan ini merujuk kepada sistem pendidikan berprestasi tinggi lain untuk membina perincian bagi kemahiran khusus dan atribut yang boleh diterapkan kepada murid bagi membolehkan mereka menerajui pembangunan ekonomi dan dunia global pada masa hadapan. Perkara ketiga yang dapat dilihat dalam perubahan pendidikan semasa ialah iklim sekolah. Iklim sekolah ni merujuk kepada persekitaran keseluruhan dalam sesebuah sekolah. Iklim sekolah ni mempengaruhi perkembangan pelajar terutamanya melalui pengenalan konsepkan diri, keberkesanan keupayaan kerja, kemampuan membina hubungan baik dengan orang lain dan sebagainya.
sekolah ni meliputi semua seperti suasana, budaya, norma dan interaksi antara pelajar, guru, pentadbir dan komuniti sekolah. Jadi, jika sesebuah sekolah itu mempunyai iklim atau suasana yang positif, ia dapat memupuk budaya pembelajaran yang dinamik di mana kesilapan boleh dilihat sebagai peluang untuk murid belajar lebih lagi, dan dalam proses pertumbuhan itu mereka dapat belajar tentang perkara yang boleh dibuat atau tidak boleh dibuat. Ini melibatkan sokongan untuk peningkatan diri mereka dan juga boleh memberi inovasi dalam pembelajaran. Hal ini kerana sesetengah pelajar mereka menganggap bahawa sekolah merupakan tempat sebagai pembentukan personaliti diri mereka dan juga sebagai pengganti keluarga. Oleh yang demikian, peranan iklim sekolah ni amat bersangkut paut dengan personaliti dan perkembangan kecemerlangan akademik pelajar serta keberkesanan sesebuah organisasi dalam sekolah itu sendiri. Baiklah, yang keempat, perubahan dalam pendidikan semasa yang dapat dilihat ialah dari segi pembelajaran bermakna. Pembelajaran bermakna ni merujuk kepada proses pembelajaran di mana pelajar memperoleh pemahaman mendalam dan relevan tentang konsep-konsep atau pengetahuan tertentu serta mereka mampu kaitkan pembelajaran mereka dengan pengalaman sebenar atau dapat diaplikasikan dalam kehidupan mereka. Hal ini sebab pembelajaran bermakna bukan hanya tentang menghafal fakta atau maklumat, tapi dia lebih memahami kepada konsep yang menyeluruh dan dapat mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam konteks yang bermakna. Selain itu, dalam konteks pembelajaran pada masa kini, dapat kita lihat pembelajaran bermakna tu merupakan ciri-ciri pembelajaran abad ke-21 yang diterapkan pada proses PDP pada masa kini. Terdapat 6 kemahiran teras yang penting dalam mencapai pembelajaran bermakna, iaitu kolaboratif, kreativiti, pemikiran kritis, kewarganegaraan, karakter dan komunikasi. Kemahiran ni semua dia mempersiapkan pelajar sebagai penyelesaian masalah secara kreatif, berhubung dan untuk bekerjasama, di samping seseorang murid itu dapat menyumbang kebaikan bersama dalam dunia pendidikan pada masa kini. Baiklah, untuk perubahan dalam pendidikan semasa yang kelima yang dapat kita lihat ialah inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan ni merujuk kepada pembangunan atau pelaksanaan idea, amalan teknologi atau pendekatan baharu yang bertujuan untuk menambah baik proses pengajaran dan pembelajaran. Dan ia juga bertujuan untuk meningkatkan hasil pendidikan dan menyediakan pelajar dengan lebih baik untuk menghadapi cabaran dunia moden. Inovasi pendidikan ni boleh melibatkan penggunaan teknologi baru, pembangunan kaedah PDP yang baru, penjenamaan semula kurikulum serta pengenalan amalan terbaik dalam pengurusan sekolah atau sokongan kepada pelajar. Inovasi dalam pendidikan ni boleh terdiri daripada pelbagai bentuk dan ia memainkan peranan penting dalam menyesuaikan pendidikan mengikut keperluan pelajar, masyarakat dan tenaga kerja yang diperlukan pada masa kini atau pada masa akan datang. Sebagai contoh yang pertama yang dapat kita lihat daripada inovasi pendidikan ni termasuklah daripada integrasi teknologi, di mana teknologi digunakan dalam pendidikan untuk mengubah proses PDP tu. Contohnya macam platform pembelajaran dalam talian, aplikasi pendidikan, realiti maya, sistem pembelajaran kendiri yang berasaskan kecerdasan buatan. Ia telah digunakan secara meluas dalam pendidikan dan menyediakan peluang pembelajaran baharu serta meningkatkan pelibatan secara aktif dan dapat digunakan secara interaktiviti. Inovasi yang kedua yang dapat dilihat ialah gamifikasi. Gamifikasi ni ialah proses PDP yang melibatkan elemen permainan. Jika kita lihat pada pembelajaran masa kini, inovasi pendidikan secara gamifikasi ni telah digunakan secara berleluasa kerana ia dapat memberikan motivasi kepada pelajar disebabkan faktor-faktor yang terdapat dalam elemen
permainan tersebut. Contohnya macam ganjaran yang akan diberikan kepada murid, cabaran yang terdapat dalam proses permainan tu, dan juga persaingan yang sihat antara murid dalam memberikan jawapan yang sebenar. Dan akhir sekali ialah pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif ni dia bertujuan untuk menyediakan peluang pendidikan yang sama rata kepada semua pelajar, termasuk mereka yang kurang upaya atau berkeperluan khas. Inovasi dalam bidang ini melibatkan penyesuaian kurikulum, kaedah pengajaran dan teknologi untuk menampung gaya dan kebolehan pembelajaran yang pelbagai. Secara keseluruhannya, inovasi dalam pendidikan ni penting untuk mengikuti perubahan keperluan pelajar dan masyarakat, memupuk kreativiti dan pemikiran kritis serta dapat menyediakan individu untuk menghadapi cabaran dan peluang masa hadapan. Baiklah, seterusnya kita akan lihat kesan perubahan pendidikan semasa dengan mobiliti sosial pelajar. Kesan pertama yang dapat dilihat ialah dari segi peningkatan tahap akademik. Transformasi pendidikan pada masa kini menyebabkan pelajar daripada pelbagai lapisan sosial mendapat pendidikan yang sama walaupun mempunyai status sosial yang berbeza. Hal ini bersesuaian dengan kajian yang telah dilakukan oleh saya di mana 83% pelajar bersetuju bahawa semua murid mendapat peluang yang sama dalam pembelajaran tanpa mengira latar belakang atau status sosial murid. Tuntasnya, perubahan pendidikan semasa memberi kesan terhadap mobiliti sosial pelajar di mana pendidikan ini merupakan asas dalam pembentukan mobiliti sosial yang baharu, sama ada secara mendata atau menegak, kerana murid-murid daripada latar belakang keluarga yang berpendapatan rendah juga berpeluang untuk mendapat pendidikan yang sama. Kesan perubahan pendidikan semasa terhadap mobiliti sosial pelajar yang kedua ialah dapat membuat persaingan yang sihat antara pelajar. Pada masa kini, perubahan kurikulum bukan sahaja tertumpu kepada akademik semata-mata, tetapi juga melibatkan aliran pendidikan teknik dan vokasional, juga turut memberi peluang dalam melahirkan tenaga kerja yang kompeten bagi memenuhi keperluan industri. Justru itu, persaingan yang sihat akan wujud dalam kalangan murid-murid dan tidak hanya bergantung kepada pencapaian akademik yang cemerlang semata-mata, tetapi juga bergantung kepada aspek kemahiran dan teknikal. Dengan adanya perubahan pendidikan semasa dari segi aspirasi murid yang merujuk kepada matlamat atau cita-cita yang dimiliki oleh pelajar terhadap masa depan mereka, telah membentuk satu peluang atau menunjuk arah dan tujuan kepada seseorang murid itu untuk mengejar kejayaan mereka dan mencapai potensi mereka sepenuhnya dalam bidang yang mereka kuasai. Secara tidak langsung, persaingan dalam pendidikan untuk menguasai sesuatu kepakaran tertentu ini dapat menjamin perubahan dan sekaligus mengubah status mobiliti sosial mereka. Yang ketiga, kesan daripada perubahan pendidikan semasa ini juga dapat membangunkan kemahiran dan pengetahuan yang relevan terhadap pelajar. Pendidikan semasa seringkali menekankan pembangunan kemahiran dan pengetahuan yang relevan dengan pasaran kerja dan keperluan ekonomi semasa. Hal ini secara tidak langsung dapat membantu mempersiapkan pelajar dari lapisan sosial yang rendah untuk mengetahui bidang yang boleh mereka kuasai dan boleh mereka capai dalam pekerjaan untuk mencipta peluang untuk mengubah mobiliti sosial kehidupan mereka. Bukan itu sahaja, perubahan dalam pendidikan semasa dengan mobiliti sosial pelajar juga dapat memberi kesan negatif di mana boleh mewujudkan pengkelasan sekolah. Kewujudan pengkelasan sekolah ini dapat dilihat dengan wujudnya sekolah elit, sekolah berasrama penuh, sekolah kluster ataupun sekolah harian yang terbahagi kepada sekolah bandar atau sekolah luar bandar mahupun sekolah antarabangsa. Perbezaan pengkelasan sekolah ni turut melibatkan kemudahan infrastruktur dan kebanyakan kemudahan fasiliti ni lebih tertumpu kepada sekolah elit berbanding dengan sekolah-sekolah harian atau sekolah yang berada di luar bandar.
kebanyakan sekolah harian dapat kita lihat bahawa bangunan sekolah mereka berada dalam keadaan yang daif. Bahkan, pengkelasan ini bukan sahaja mewujudkan konflik dari segi taraf sosial, malah mereka juga mewujudkan konflik dari segi bahasa, di mana perbezaan bahasa turut dipengaruhi oleh budaya yang dibentuk secara langsung oleh golongan pertengahan atau atasan, di mana mereka lebih menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa komunikasi dan menganggap bahasa Inggeris itu sebagai satu kelas yang tinggi. Kesimpulan yang dapat dibuat bagi tugasan ini, perubahan dalam sistem pendidikan semasa mempunyai kesan yang signifikan terhadap mobiliti sosial pelajar, di mana dengan memperbaiki akses, kualiti dan kesaksamaan dalam pendidikan itu, perubahan ini dapat membuka peluang yang lebih besar bagi pelajar dari lapisan sosial rendah untuk meningkatkan kedudukan sosial dan ekonomi mereka. Secara keseluruhannya, kesan perubahan dalam pendidikan semasa ini membawa kesan positif terhadap mobiliti sosial pelajar, di mana dapat membuka peluang yang lebih besar bagi murid daripada lapisan sosial rendah untuk meningkatkan kedudukan sosial dan ekonomi mereka dengan melalui perubahan pendidikan ini. Ini menunjukkan bahawa pendidikan ini memainkan peranan yang penting dalam membentuk masyarakat yang lebih inklusif dan mempunyai masa depan yang lebih cerah.